Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 5 yang berada di rumah masing-masing. Tidak kira di mana anda berada, sesi pembelajaran tetap dijalankan. Kita BDR ataupun belajar dari rumah. Cikgu mulai rumah, awak mulai rumah. So, kita teruskan pengajaran maya menggunakan norma baru. Cuma kali ini kita menggunakan Google Meet. Sebenarnya belajar maya ada banyak cara. Selain guna Google Meet, kita boleh gunakan Google Classroom, kita boleh guna Zoom, kita boleh guna YouTube Live, kita boleh guna OBS Live, macam-macam cara. Okey, ini antaranya. Okey, untuk minggu ini kita akan terus kepada topik dalam mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi. Kenapa cikgu nak bincang tentang ni? Sebab kita banyak tak habis lagi belajar itu, kita nak sambung sikit lagi. Dan kalau dah belajar pun kita nak buat pengukuhan dan ulang kaji supaya bila awak naik ke tahun 6 nanti awak lebih faham bagaimana nak belajar tentang pengaturcaraan. Okey? Okey, buku teks ada belakang ya? Ada buku teks? Tak apa, tak ada buku teks, tengok kat skrin lah. Kita pergi ke muka surat 44. Turun sebentar sampai tak ada page internet. Kita teruskan lepas dunia internet. Kita pergi ke tajuk laman web. Kita belajar dah. Masih ke laman blog. Apa ini kita akan, anda kata dah habis ni kita okey. Modul 2, dunia pengkalan data. Okey, dunia pengkalan data ni, nama pun data. Data ni biasanya kalau orang cakap data ni lebih kepada nombor, lebih kepada detail, apa butiran-butiran yang kita perlu isikan, yang kita perlu masukkan ke dalam sesuatu borang atau form. Kebiasaannya melibatkan lebih daripada satu data. Kalau satu data je kita tak panggil data lah, kita panggil macam nama awak seorang. Tapi kalau satu kelas ada 30 orang, kan? 30 orang, cikgu nak isi dalam buku kehadiran, cikgu nak isi dalam buku pemantauan. So, kita perlu ada satu pengkalan data untuk mengisi supaya senang cikgu nak rujuk dan ada maklumat yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Contoh cikgu ni lah, bila dia buat satu pengkalan data yang nak tahu budak tu laki ke perempuan, ada nama tapi dia tak nyatakan jantina. Dia nama dia tak ubah lah bin atau binti. Nama dia, katakan nama dia Ain Rifki, contohlah, contoh. Cikgu panggil, nak panggil dia laki ke perempuan? Nama yang hanya ada Ain Rifki. Boleh kita tahu, kalau kita teka lah, Ain Rifki ni nama laki ke nama perempuan? Siapa boleh pergi teka? Siapa nak teka boleh buka mic. Contoh lah. Okay, contohnya kalau Ain Rifki ni dia tak nyatakan jantina laki atau perempuan, tiba cikgu panggil, yang bangun lelaki. Mungkin dia guna nama Rifki tu. Tapi kalau yang bangun perempuan, dia guna nama depan Ain, kan? So cikgu perlu nyatakan, oh yang ni Ain Rifki ni lelaki, oh yang ni Ain Rifki ni perempuan. So data lelaki atau perempuan tu adalah data yang perlu diisi. Tu perlu tanya lagi, umur pula, umur berapa tahun? Kata dalam kelas tu ada 2 orang nama Ain Rifki. Seorang lelaki Ain Rifki binti, nanti seorang lagi perempuan Ain Rifki lelaki bin lah, bin, seorang lagi perempuan binti. Tapi seorang umur berbeza pula. So semua itu adalah data-data yang perlu diisi. Kalau 1 orang, 2 orang, 3 orang senang lagi. Tapi kalau melibatkan 100 orang, 200 orang, so kita perlu ada satu program yang kita boleh masukkan data ke dalam satu yang kita panggil sebagai database. Database.
Okey, kita tengok balik. Data dan maklumat. Okey. Data dan maklumat ni biasanya kat sekolah paling banyak cikgu awak pakai lah. Contohnya kalau dia awak tengok putih awak muka surat apa ni? Saya tak ada muka surat 44. Saya ialah sepasang kasut. Nampak ni? Contoh. Nama saya Hebat. Badan saya berwarna putih. Saya dibeli oleh Joni dari sebuah kedai kasut dengan harga RM25. Saiz saya ialah 3. Badan saya diperbuat daripada kanvas. Tapak saya pula diperbuat daripada getah. Okey, kita tengok apa yang dibaca oleh rakan kita kat depan tu. Macam mana kita nak kategorikan data-data dia. Ni macam kalau awak buat karangan lah. Kalau awak nak buat karangan, awak nak ambil isi-isi penting. Isi penting, okey, ni kasut. Asal mana, warna apa, kan? Itu kalau kita nak karangan, daripada data tu baru kita boleh huraikan, ulaskan, kembangkan idea tu. Tapi data ni kalau melibatkan matematik, maknanya nombor lah. Kalau kita tengok daripada statement ini, daripada pernyataan ini, okey, nama dia kasut. Si ada nama, ya ada kasut, nama lagi. Nama adalah satu data. Okey. Lepas nama dia, warna dia. Warna apa? Ada kasut warna hitam, ada kasut warna putih, ada kasut warna merah, kan? Nah, warna dia, satu data lagi warna. Dah 2 data. Yang ketiga, dibeli oleh siapa? Joni. Mungkin kasut dibeli oleh Pak Hitam, dibeli oleh Joyo. Tapi yang beli ni nama Joni. Itu pun mungkin satu data lagi. Kan? Orang yang kedai tu, dia nak rekodkan siapa yang beli. Supaya dia tahu data itu boleh dirujuk. Kalau orang yang tukang kedai, kalau orang tu nak datang balik nak buat tuntut hak ganti rugi ke, kan? Ini adalah data yang perlu diisi. Dari sebuah kedai dengan harga. Harga pula, ada kasut harga boleh beza-beza. Harga pun adalah satu data. Data yang keempat, nilai, kan? Harga dan duit. Saiz saya pula ialah 3. Ada saiz lah, data yang kelima. Ada saiz kasut saiz 4, ada kasut saiz 5. Ini saiz yang 3. Dah dapat 5 data dah daripada situ. Badan saya dibuat daripada kanvas. Data yang ke-6, ia diperbuat daripada apa? Kanvas. Ada juga kasut yang buat daripada plastik. Ada kasut yang buat daripada kulit. Kan? Semua itu data yang berbeza. Dan akhir sekali, tapak saya pula dibuat daripada getah. Ada tapak kasut dibuat daripada plastik. Ada yang tapak kasut daripada getah. Ada tapak kasut daripada kulit. Itu dah ada 8 data yang kita boleh ceritakan hanya bab kasut sahaja. Kasut sahaja. Bayangkanlah, kalau awak nak jual kasut, awak buka satu kedai kasut. Kita bayangkan, kalau kita seorang usahawan, kita nak buka satu kedai kasut, datang satu kontena yang ada lebih kurang 1000 pasang kasut. 1000 pasang kasut. Macam mana awak nak rekod data-data tu? Nampak tak? Macam mana awak nak rekod stok yang masuk, kasut yang masuk, stok yang telah dijual, stok yang kasut yang ikut saiz, stok kasut warna apa dalam awak punya database kedai awak. Supaya bila orang datang nak beli, saya cakap, cik, saya nak beli kasut. Cik nak kasut apa? Saiz berapa? Saya nak beli kasut sekian-sekian, warna sekian-sekian, saiz 5 contohnya. Tapi dia buat daripada akad plastik. Tapak dia nak dari getah. Bayangkan kalau kedai itu tak ada data. Kedai itu tak buat satu software, satu perisian data yang dalam dia punya komputer, tapi dia susun kotak-kotak kedai dia. Oh, minta maaf, ada gangguan kat belakang. Ada orang halimunan. Dia susun kotak-kotak kedai dia. Agak-agak orang yang datang beli tu dia nak tunggu. Oh, tu buka satu kotak cari, satu kotak dia cari. Tapi orang yang ada database, dia buka komputer dia, dia klik, okey, dia nak saiz kasut warna apa? Warna putih. Saiz berapa? 5. Tapak buat apa? Dia kelannya, dia tekannya, terus keluar. Dia punya kod, lokasi di mana, nombor kotak. Maka dia terus cari kotak tu di mana, dan tu dapat. Ini bezanya kalau kita tahu cara untuk mengisi data dengan orang yang tak tahu cara untuk mengisi data. Ini lah pentingnya
pemahaman terhadap penggunaan database ataupun persoalan data. Bayangkan kalau kita nak buat tentang data tentang diri kita sendiri pun cukup. Contohnya kita nak terang diri kita. Ilham nak terang diri dia. Tinggi dia berapa? Berat dia berapa? Warna kulit dia apa? Rambut dia warna apa? Bulu mata dia lentik tak lentik? Gigi dia berapa? Banyak data yang kita boleh tulis tentang diri kita saja. Warna kegemaran saya, makanan kegemaran saya, minuman kegemaran saya, kita boleh. Yang untuk buat diary tu. Tapi kalau kita boleh list out data tu, sangat cantik. Itu baru serta diri kita. Belum adik kita, abang kita, ayah kita, mak kita. Data family, my family data. Lepas tu boleh. Sebab tu orang yang, biasanya orang yang nak diet, berat dia tu. Oh hari ni berat aku 70 kilo, nak turun berat. Dia akan buat data. Automatik dia akan timbang berat, ambil data. Okey, ini contoh aplikasi data dalam kehidupan seharian. Kita teruskan. Jenis-jenis data. Untuk data dia banyak jenis. Okey, data yang paling mudah yang kita boleh tengok ialah data jenis perkataan. Okey, kita tengok. Jana Jenny Johnny. Nama Jana Jenny Johnny. Janata. Telah mempunyai semua data yang diperlukan. Contoh, okey, tengok. Nama, jantina, pengangkutan ke sekolah, berat, tinggi, tarikh lahir. Okay, semua ni adalah data-data yang ditulis. Okay, nama, macam nama lah. Jantina, lelaki atau perempuan. Jenis pengangkutan ke sekolah, ada yang jalan kaki, ada yang berkereta, ada yang naik basikal, ada yang naik bas, ada yang motosikal dan sebagainya. Berat, ada yang ambil berat pula. Setiap orang ada berat beza, tinggi pun berat tinggi yang berbeza. Dan ambil tarikh lahir pula. Okay, semua ini adalah data dia. So, kalau kita tengok di sini, jenis data ada 3 yang utama. Yang pertama, teks. Yang pertama, teks. Teks apa dia? Perkataan. Ya, kita tulis. Contoh, nama. Yang kedua, jantina. Jantina ni jantan ke betina. Nak senangnya lelaki atau perempuan. Dia short form jantina tu ialah jantan ataupun betina. Tapi betina tu binatang. Kita manusia tak panggil betina atau jantan. Kita panggil lelaki atau perempuan. Yang seterusnya, nombor. Data dalam bentuk nombor. Jenis dia. Berat. Tinggi. Isi padu. Panjang. Semua itu adalah bentuk nombor. Yang kita tulis dalam bentuk nombor-nombor ni boleh dalam bentuk perpuluhan ataupun dalam bentuk linear biasa, tak ada nombor puluhan. Pecahan pun boleh. Okey. Tarikh. Okey, tarikh ni berbeza. Tarikh ni tak sama nombor. Sebab tu kalau kita tengok setengah orang masuk data, tarikh dia automatik dia generate. Ada tarikh yang ditulis dalam bentuk palang. Ada tarikh yang ditulis dalam bentuk titik-titik. Ada tarikh yang tulis tahun dulu, bulan, baru hari. Ada tarikh tulis hari, bulan, tahun. Ada bergantung kepada kita setting tarikh tu kita nak tulis. Okay, 3 jenis data ni yang perlu tahu dahulu. Sebenarnya data dah banyak lagi. Cukuplah setakat 3 ni kita nak tahu hari ini, iaitu teks, nombor dan tarikh. Okay, 3 jenis data. Yang pertama teks, yang kedua nombor, yang ketiga tarikh. Faham? Faham ni? Pengantuk semua. Okey, nanti kita tengok macam mana penggunaan dia. Kita tengok. Eksplorasi mengenal jenis data. Pilih satu pembungkus sebarangan dan catat data yang tertulis pada bungkusan tersebut. Tulis data, ciri-ciri dan fikir. Okey, kalau awak ada buku latihan bersama dengan awak. Okey, bahagian TMK saya nak awak buat nota tentang ni. Muka surat 46 tanda salin ni. Jenis data. Ini penting. Jenis data tanda muka surat 46 yang awak salin yang biru ni kali. Biru ni data dalam data dia ada beberapa jenis data seperti teks, nombor dan tarikh. Okey, ini adalah dia punya penjelasan. Yang ini adalah jenis contoh. Salin ni. Okey, sekarang tanda dulu. Okey, faham? Kita teruskan.
Jom kita tengok. Okey. Data sedap. Ciri data jenama. Ciri data teks. Okey. Sedap ni adalah jenis teks. Kalau cikgu nak padam tak boleh. Boleh highlight. Okey. Sedap. Oh, boleh highlight. Dia punya data. Apa dia? Teks. Kalau 340 ni adalah dia punya ciri data. Isi padu. Yang ini adalah jenis data jenis nombor. Kalau tarikh nampak, ada tarikh yang ditulis macam ni. 20 April. Dia tulis dalam bentuk perkataan kan. Ada juga tarikh yang tulis dalam bentuk nombor. Tapi dia masih lagi tarikh. Jadi data adalah tarikh. Okay. Kita tengok ni. Oh, highlight dia warna lain. Cikgu tukar highlight warna lain pula. Warna merah. Okey, lengkapkan peta pemikiran dan jawapan berikut. Kita tengok KCH 900. Okey, kereta. Ini adalah jenis kereta. Nama kereta ni Myvi. Nama ni kita apa ciri? Apa nama ni? Myvi ni apa dia? Nama kan, nama kereta. Nama kereta ni kita panggil apa? Jenis data apa? Siapa nak jawab boleh buka teks kan? Boleh buka mic. Okey, Myvi ni adalah teks. Okey. Nombor plate. Kita ambil satu nombor plate. Data nombor plate. Jenis data apa dia? Nombor plate. Katakan sini nombor plate. Katakan sini ada tulis dalam bentuk nombor. Katakan nombor dia COV 19 COV 19 plate kereta tu. Itu adalah bentuk nombor plate, nombor plat. So jenis data dia adalah nombor. Kemudian tahun. Tahun dia dapat mana tahun ni? 2009. Oh, ini plate dia. KCH 900. Okey, ada. KCH 900 tak ke sini. Nombor plate. Okey, ini nombor. Tu 2009 di sini. 2009 tahun. Jenis data juga adalah nombor. Putih. Putih ni apa dia? Ciri dia. Warna dia. So jenis data dia adalah teks. Model. Myvi. Ini Myvi adalah model dia. So jenis data dia juga adalah teks. Ini contoh lah. Kita teruskan. Bagaimanakah data boleh ditukarkan menjadi maklumat? Okey. Ini. Data menjadi maklumat. Kalau kita baca dialog ni. Cikgu tak sure cakap seorang-seorang. Cikgu nak 2 orang lah cakap. Siapa 2 orang suka rela angkat tangan. Seorang jadi Cikgu Sarah, seorang lagi jadi Johnny. Siapa nak jadi Sarah, siapa nak jadi Johnny? Zafirah, buka mic jadi Cikgu Sarah. Ngeling-ngeling kepala pula. Jadi Cikgu Sarah. Adam jadi Johnny. Ada mic tak? Baca je. Okey, Syafiqah jadi Cikgu Sarah. Ni siapa lemah ni? Okey, buka mic. Baca je. Okey, Adam buka mic. Okey. Syafiqah buka mic. Syafiqah ada mic tak? Tak ada mic. Ada mic. Okey, Adam test suara Adam. Hello. Okey, sekarang ni Syafiqah jadi Cikgu Sarah. Johnny Adam. Okey. Kita dengar dialog antara Cikgu Sarah dan Johnny. Antara Adam dan Nur Syafiqah. Okey. Boleh mula. Syafiqah, Cikgu Sarah. Cuba kamu teka siapakah dia. Bolehkah cikgu tayangkan data yang lain supaya kami boleh meneka dengan betul? Baiklah, cikgu akan menambah data supaya kamu dapat meneka siapa dia. Okey, terima kasih. Boleh tutup balik mic. Okey, tadi Cikgu Sarah dan Johnny ada berdialog tentang apa yang dipaparkan oleh cikgu di skrin tu lah. Cikgu suruh teka siapa saya. Tapi maklumat yang diberi oleh cikgu tu tak cukup. Maklumat yang diberi oleh cikgu tidak cukup. So Johnny tak tanya, cikgu Johnny minta lagi data, tak cukup. Cikgu macam mana saya nak teka, dia kata kalau data tak cukup. So cikgu Sarah pun nak tambah. Okey, paparan 1, paparan 2, paparan 3. Paparan 1 dia cakap, siapakah saya lelaki? Boleh teka tak?
Tak boleh teka sebab data yang diberi tidak cukup lengkap. Dia tunjuk paparan yang kedua. Siapakah saya? Lelaki, adik-beradik ada 5 orang, dia bagi tarikh lahir tapi tak ada alamat. Orang dalam kelas tu mungkin boleh teka lah, siapa yang ada 5 orang adik-beradik, siapa yang lahir bulan 5. Kawan dia tahulah, dia siapa dia. Dia boleh teka. Tapi masih belum lengkap. Tu masuk paparan yang ketiga pula, data tu. Cikgu Sarah masuk lah, ada alamat sekali. Dia duduk kat Jalan Kok Diang, Kedah, Jitra. Rupa-rupanya si Ilham duduk orang Kok Diang. Contohnya bukan Ilham ni lah, Ilham ke sekolah lain lah. Okay. Maksudnya, orang boleh teka, sekiranya data yang diberi lengkap, cukup. Okay. Maka, antara ketiga-tiga paparan ni, kita lebih suka data yang lengkap supaya kita boleh teka. Sebab itu data ni penting untuk menukarkan ia menjadi satu maklumat. Okey, siapa yang bercita-cita nak jadi polis ke, penyiasat ke kan. Dia problem dia, siapakah penjenayah tu? Siapakah penjenayah yang mencuri pensel Ilham? Ilham lagi, Ilham orang lain lah. So datanglah penyiasat dia tu kan, Zakir Syakir. Syakir datang. Siapa yang dia? Pensel jenis apa? Dia pun buat interview dengan Ilham. Interview. Okey. Pensel jenis apa? Warna apa? Bila masa dia curi? Apa panjang pensel? So, semua tu data-data yang diperlukan untuk mencari. Agak-agak awak pukul berapa pensel tu hilang? So, orang yang menjadi penyiasat ni, dia perlukan data. Berdasarkan data, baru dia tukarkan menjadi satu maklumat yang penting. Okey? Teruskan. Okey. Tadi, akhir sekali dapat ada orang teka siapakah yang duduk Jitra, 5 orang. So, dia orang teka apa nama? Asfar Syahmi nama dia. Contohnya lah. Okey, keluar gambar. Nak lebih bagus, masuk data yang ada gambar sekali. Nampak tak? So, tahun depan awak boleh buat lah kat kelas awak. Siapa yang jadi ketua kelas kan, dia buat data sendiri kat rumah. Tiap orang, siapa jadi ketua kelas ke, dia tolong cikgu kelas lah. Dia cikgu, saya ada data kelas saya. Nama siapa, jantina dia tinggal kat rumah kat mana, nombor telefon, tarikh lahir, masuk gambar. Bila dia nak tu, dia print out terus. Semua data tu sekali dengan lah. Ataupun dia tak dalam komputer dia. Nak cari kawan dia, dia klik je. Data ni keluar sekali dengan muka, sekali dengan tu. Okey, ini adalah data-data. Data boleh dipadankan dengan ciri-ciri objek. Apabila padanan ciri ini dapat dikaitkan satu objek, data tersebut akan memberi makna kepada pengguna. Okey. Contoh-contoh data lain. Data boleh dikategorikan sebagai dalam bentuk teks, image, audio dan juga video. Zaman sekarang ni ada data dalam bentuk video. Zaman dulu kurang sikit lah audio dan video. Dulu lebih kepada teks. Tapi sekarang orang lebih suka macam ni lah. Kita belajar, rekod. So data yang ada dalam bentuk video kita rekod. Dan berbunyi, cakap, audio. Kan? Tak boleh lah main tulis-tulis je. Macam kalau yang awak buat Google Form tu, soalan quiz atau sebagainya, lebih data dalam bentuk teks. Data dalam bentuk teks. Awak buat soalan, awak type, awak hantar. So data yang cikgu ada dalam bentuk teks. Tak ada bukti. Ni siapa buat? Mungkin boleh orang lain tolong buat. Mungkin mak tolong buat. Mungkin kakak tolong buat soalan. So data tu adalah bentuk teks. Tapi kita nak data yang lengkap. Maklumat yang lengkap. So cikgu nak data awak buat. Macam sekarang. Video. Bukti. Betul belajar. Betul ada. Sekarang ni adalah bentuk video dan audio. Macam tadi Syafiqah dengan Adam jawab. Oh betul lah. Syafiqah tu bukan orang lain menyamar jadi Syafiqah. Betul lah Adam. Bukan Adam tu Zaim jadi Adam ke. Pakai topeng tak. So kita nak data yang ada video dan audio yang jelas. Okay. Okay. Ini adalah tukarkan data menjadi maklumat lah. Kalau tengok buku teks awak banyak. Kalau praktis. Okay. Jom tengok ni. Buka surat apa ni? Buka surat 51. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, apa jawab? Nak jawab dulu tekan mic. Jom nombor 1 ni, sampai jawab. Okey, nombor 1 ni, roti planta. Nama, apa jenis data dia? Sampai jawab, buka tekan mic, jawab. Roti planta. Roti planta, jenis data apa dia ni? Teks ke, nombor ke, tarikh? 3 pilihan saja. Okey, Fahana. Apa dia?
Okay, good. Okay, ABCD Enterprise. Siri data pengeluar. Nombor. ABCD Nombor. Enterprise. Nombor. Bukan nombor. Ini adalah teks. Teks. Okay, 0.70 harga. Harga. Nombor. Yang ni Nombor. nombor. Okay. 100. Berat je. 1 gram. Apa Nombor. datang ni? Nombor. 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 Okay, good. 17 Januari 2015. Itu tarikh luput dia. Guna sebelum. Apa data dia? Tarikh. Tarikh. So, yang ini adalah dalam satu pembungkus makanan roti. So, daripada roti tu awak boleh keluarkan data-data dia. Okey. Teruskan. Banyaklah data. Ini mula latihan lah. Okey, masuk unit 2, sistem pengkalan data. Sekarang dah 11.8 minit. Kita sampai pukul 11 je kelas. 9.50 minit kita akan berhenti. Okey, yang ni kita akan bincangkan datang. Untuk hari ni cukuplah 3 tadi. 3 jenis data, iaitu teks, nombor dan tarikh. Okay, cikgu nak tunjuk awak beberapa contoh program yang kita boleh masukkan data. Beberapa contoh program yang kita boleh masukkan data, sama ada awak menggunakan phone pun boleh, awak nak menggunakan komputer pun boleh. Okay, cikgu akan tutup kutek start. Okay, cikgu akan tutup kutek start. Kita stop presenting start. Okay. Okay, software yang pertama cikgu tunjuk ialah Portabase. Apa dia? Portabase. Okay, yang ni dipanggil Portabase. Kita juga. Okay. Okay, dah keluar belum? Okay, nama perisian ini dipanggil Portabase. Kalau awak tengok dalam buku teks awak pun, ada setengah data yang dimasukkan menggunakan Portabase. Kalau awak baca buku teks awak tu, awak akan jumpa perkataan dia dipanggil Portabase. Portabase ni boleh install. Okey, awak tengok. Di sini ada contoh yang cikgu dah buat satu. Contoh cikgu TMK tahun 5 latihan 1 ni. Di sini lebih pada security dia, yang bagusnya awak boleh, sebab dia ialah data. Kita tak mau orang curi data kita. Kita tak mau orang ambil data kita, kan? So cikgu buat satu data ni, TMK tahun 5 latihan 1. Dia ada boleh masuk password. Apa? Boleh masuk password. Kadang-kadang kita guna komputer, ada orang lain pun guna, dia tengok, ini data simpanan duit aku, akaun aku. Tiba-tiba ada orang nak curi, orang boleh buka, kita boleh masukkan password. Okay. Password salah pula, lupa lah password pula. Apa password lah. Ustaz, cikgu pun lupa password. Okey, boleh masuk. Okey, ni contoh data yang termasuk, cikgu masuk nama kelas. Cikgu masuk contohlah nama apa ni. Ni contoh yang cikgu try tadi, Abi, Ai, Suzma, Zafirah, siapa lagi cikgu masuk. Cikgu masuk nama Adam. Tapi cikgu masuk variable ni 2 je, kelas. Berapa Adam? 5 nilam Hilang Adam. 5 nilam, contoh. Cikgu masuk. Okey, dia akan masuk dalam cikgu masuk dapat Ilham. Kita masuk Ilham, kenapa nama Ilham? 5 nilam. Ilham 5 nilam. Okey, nampak? So dia akan banyak. Bayangkan kalau data ni ada banyak, beratus-ratus. Kan? Kita boleh nak cari kata data Adam. Dia keluar Adam. Contoh Adam. Tu kalau kita boleh banyak maklumat. Adam berat, tinggi, suka makan apa, suka pakai baju apa, semua contoh boleh keluar. Okey. Okey, ini adalah satu contoh yang pertama tentang satu data yang kita boleh masuk nama, kelas, tarikh, nombor, semua ni. Okay, kita pergi ke contoh program yang kedua. Tapi ini yang cikgu biasa pakai lah. Cikgu stop share ni. Yang kedua ni cikgu biasa pakai Microsoft Excel.
Microsoft Excel ni kebiasaannya dia bukan database, tapi senang untuk kita simpan data. Simpan data. Lagi yang ketiga yang ada dalam kita ialah Microsoft Access. Okey, seperti mana yang telah diterangkan tadi, tiga jenis data, nama dia dan ciri dia yang awak kena faham apabila kita nak isi dalam satu database. Ada tiga jenis data yang utama. Yang pertama teks, yang kedua jenis nombor, dan yang ketiga jenis tarikh. Kebiasaan data ini diguna pakai dalam banyak database. Tak kira lah, awak boleh cubalah. Okay, cuma tadi cikgu tunjuk tentang portabase. Portabase ni mungkin siapa yang tidak biasa, dia mungkin kurang mahir lah. Tapi ada satu lagi yang cikgu nak tunjuk di sini ialah tentang penggunaan data yang simple, basic. Awak boleh gunakan ia sebagai, ada saat saya dengar bunyi mic lah. Ada siapa yang tertutup mic tak? Ni siapa ni yang gunakan phone ayah Zainul Ahmad ni? Saya kena mute lah sebab okey. Saya nak tunjuk tentang satu data yang simple saja yang awak boleh gunakan sebagai dalam pembelajaran, apa yang iaitu digunakan dalam kebanyakan komputer, iaitu penggunaan Microsoft Excel. Okey, keluar skrin tak? Keluar skrin tak Microsoft Excel? Saya nak tanya, nampak tak dekat skrin? Ada? Alamak, anak saya datang lagi. Anak saya datang lagi sekali lagi. Dia duduk sekali dah. Baju pakai. Okey. Diam. Banyak ramai orang. Jangan nangis. Okey. Hai. Hai. Okey. Microsoft Excel ni, kalau kita tengok penggunaan dia dengan meluas di komputer, terutamanya yang ingin memasukkan data, melibatkan graf, melibatkan nombor dan melibatkan contohnya kalau awak tengok Microsoft Excel ni ada lajur dan baris. Kalau tengok ada A, B, C sampailah Z, tambah lagi A, B, banyak lagi dia boleh buat. A, B, A, C, A, D. Kalau habis A, B, A, C sampai A, Z, dia tambah A, B, A, B, A, C. Dan semua nombor dalam bentuk nombor. Okey, lajur dan baris ni kita boleh masuk. Okey, untuk Excel ni, kalau awak masuk ke sekolah menengah, masuk universiti, ia adalah tempat kita memasukkan data dan yang bersama kita nak tengok balik output data tu. Ini gigi apa ni? Okey, contoh. Saya masukkan data sini, katakan masuk nama. Okey, contoh. Nampak nama? Okey, nama. Yang kedua, selain nama, nampak? Okey. Kelas. Contoh kita masuk kelas. Okey, kelas. Yang ketiga Jantina. Lelaki dan perempuan. Okey, tiga ni. Kita ambil contoh. Siapa yang hadir hari ni? Muhammad Ilham. Contoh. Muhammad Ilham, nama dia. Okey, awak nampak? Biasanya kalau nak tulis nama, dia petak, dia terkeluar petak. Kita just klik kat atas ni, dia akan ikut. Okey, Ilham kelas 5 Nilam. Contoh, 5 Nilam. Jantina, tak tahu lelaki ke perempuan. Lelaki. Okay, yang kedua, siapa lagi main ni? Aina, Nur Aina nama. Apa? Nur Aina. Nilam kan? 5 Aina, katakan Aina saya lupa. Aina 5 terima. 5 ni contoh saja tu. Jantina perempuan lah dengan. Yang ketiga saya ambil kelas yang berbeza-beza, kelas Zamrud dan Zamrud. Ada salah Zamrud ni. Syakir tadi yang Zamrud kan? Syakir tadi. Syakir. 5 Zamrud.
Jantina lelaki. Lelaki, okey. Yang keempat saya ambil 4 orang je tu Zafirah, kelas yang berbeza-beza. Zafirah, kelas 5, Mutiara. Jantina, ni perempuan. Okey. Okay, awak tengok. Tadi kita belajar dah. Nama, jenis teks. Betul. Data jenis teks. Kelas, jenis teks. Laki, jantina, data jenis laki dan perempuan teks. Okey, kalau kita nak tahun lahir lah, lahir. Kita ambil lahir. Lahir. Kita tak ingat tahun, tapi awak lahir tahun apa? 2009. Betul? Okey, 2009. Okay, bagusnya Excel ni. Kalau awak katakan semua lahir tahun 2009, kita tak payah tarik 2009 sana. Awak just drag ya, tarik. Dia akan copy paste. Sama. Kemudian kita ambil lagi data-data. Tarikh lahir, kelas, lahir apa lagi? Berat. Dah banyak. Kita ambil 4 data juga lah. Kita ada jenis teks, kita tak lahir ni katakan lahir ni kita nak buat dalam bentuk tarikh lah. Katakan bulan berapa? Ilham bulan berapa lahir? Ilham, tunjuk tangan. Naik ori tak ada. 1, okey, Ilham bulan 1. 1 Januari, okey. Nampak tak? Data bila kita masuk data tentang tarikh dia automatik. Siapa ni? Aina bulan berapa? Aina bulan berapa? Sebut tangan. Januari juga. Januari. Okey, Syakir dah lah. Syakir terkeluar dah. Siapa ingat tarikh lahir Syakir? Katakan Syakir dia besar, dia lahir bulan Februari lah. Contoh. Tapi contoh lah Syakir lah dia, kalau dia tak ada pun tak maaf lah. Kita teka-teka je. Zafirah, bulan berapa? 5. Okey. Katakan Zafirah bulan 5. Walaupun dia tulis tarikh dalam bentuk 5 Sempang 2009, tapi dia keluar dalam bentuk format tarikh. Nampak? Dia keluar dalam format tarikh. Okey, ini adalah data dalam bentuk tarikh. Tapi tak ada data dalam bentuk nombor. Macam mana kita buat bentuk nombor? Katakan kita buat dalam bentuk nombor. Okey. Ini adalah data yang kita masukkan. Kalau awak nak masuk beratur-atur data, terpulang pada awak lah. Cuma saya ambil 4 je lah. 4 orang saja. Okey, apa yang menarik tentang Excel ni, awak boleh buat graf. Awak boleh buat catapai. Awak boleh buat pengiraan. Contohnya kita ambil nombor. Kita ambil berat. Berat nombor lah, tinggi. Ambil. Jadi kita bagi nombor. Ilham tinggi berapa? Ilham tinggi berapa? 1 berapa? 1. Nombor apa? 1 4 okey 140. Okey kan 1. Ilham 140 cm. Aina tinggi lebih kurang. Aina masih keras. Kita bergerak. Aina 1 ya. 105. Mana 105 kena ingat. 150 lah. Tinggi pada Ilham lagi dah pendek lah. Okey. Syakir dia tinggi punya sikit 155 contoh lah. Zafirah tinggi apa? 141. Okey, 1 tinggi pada Ilham apa Ilham? Ilham apa 147. Okey, tu dia marah lah dekat dia pendek. Okey, ini contoh adalah data dalam bentuk nombor. Nampak? Okey, kita ada dalam bentuk teks, kita ada dalam bentuk tarikh, kita ada dalam bentuk nombor. Okey. Kalau kita nak menariknya Excel ni, kalau bentuk nombor, yang bentuk nombor kita boleh buat pengiraan matematik. Contohnya, kita nak jumlah tinggi orang dan kita nak tahu purata. Purata ni average. Kan? Contohnya kita nak tahu tinggi berapa. Okey, jumlah tinggi. Kita guna jumlah tinggi, katakan jumlah tinggi semua orang ni berapa jumlah dia? Cikgu tarik semua ni ataupun cikgu letak satu formula di sini, cikgu klik
sama dengan formula sama dengan yang ni F6 kod dia tambah tambah yang ni tambah lagi yang ni ditambah lagi dengan yang ni. So apa jawapan dia? Faham? Dia terus keluar. Kat sini jawapan. Nampak jawapan ni? Dia kumpulkan. Dia jumlah semua ni. Dia jadi macam satu matematik lah. Dia purata. Cakap purata. Dalam 4 orang ni, nak tahu purata ialah kita kira yang ni, yang sini. Ini contoh lah formula nanti. Ambil jawapan di sini F11 bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4 orang. Kita akan dapat purata dia. 148.25. So, 4 orang ni purata tinggi setiap orang. Kita ambil 148.25. Okay, ini adalah contoh. Ini kita masuk nombor. Mana kalau masuk nombor kita boleh buat kiraan matematik. Tapi dalam untuk yang ni tak boleh kira lah. Tapi yang satu lagi yang menarik dalam Excel ni, kita boleh juga gunakan ni. Kita nak buat apa? Kita nak buat dalam bentuk, saya pun lama tak guna Excel ni, lama-lama belajar dulu ya. Insert. Okey, kita nak buat bentuk graf. Cikgu nak buat graf. Cikgu nak buat graf. Okey. Sekarang ni data tu kita boleh buat dalam bentuk grafik pula. Kita boleh masuk dalam bentuk grafik. Contoh tinggi Ilham 145 1447. Nama siapa? Ilham. Ilham mana? 5 Ilham, lelaki. Lahir ni tarikh lahir ya. Ini data tu kita boleh tukar kalau dalam bentuk grafik. Ilham, Aina, Syakir. Siapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi siapa? Syakir lah. Nombor 2 tinggi Aina, nombor 3 Ilham, 4 Zafira. Ini dalam bentuk graf. Kita nak ambil lagi. Kita sebab sudah kita ambil tinggi kan. Kita ambil lagi, kita nak cikgu nak buat dalam bentuk catapai. Okey, dia akan mengambil kira nombor ni sebagai data. Ilham yang warna apa? Ilham yang warna oren ikut color. Tapi tak menarik kalau cikgu paling tak cantik, kita delete dulu, kita buat lain. Insert. Banyaklah yang kita ada masuk, cikgu nak kalau nak masuk catat donat pi sini Ilham. Okay, dia boleh buat perbandingan ataupun kita nak masuk dalam bentuk garis. Nak tengok siapa tinggi rendah, buat perbandingan. Semua ni adalah kita boleh masuk menggunakan Microsoft Excel. Okay, faham? Okay, ini contoh data. Kita nak tukarkan data kepada maklumat. Daripada maklumat tu kita boleh buat satu penerangan. Biasanya Excel ni kita pakai orang yang terlibat dengan bisnes, orang yang terlibat dengan presentation, nak terangkan. Okay. Lagi tu, bagaimana nak gunakan Excel ni dalam matematik? Awak boleh buat formula. Contohnya awak dapat formula tambah, darab, bahagi, semua boleh guna untuk Excel. 11.5 dah. Okay, saya rasa nak terangkan Excel ni kita perlu buat kelas yang berasingan lah, panjang ceritanya, sampai minit. Okay, itu sahaja tentang Excel. Ini adalah contoh cikgu tunjuk dua photo base dengan Excel. Access saya nak tunjuk lagi. Dan kali jadi tunjuk access. Okey, sekarang jam telah menunjukkan 11.34. Perut pun dah lapar. Tengah cari makan tengah hari. Sepanjang daripada pagi tadi sampai sekarang ni, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada? Senang ni kan? Senang je lah. Cuma saya nak suruh awak buat data sendiri. Awak ada komputer ke rumah? Ada. Tak ada. Setengah orang ada komputer, setengah tak ada. Sebab itu senang kalau kita masuk amal komputer, senang. Kita ada banyak komputer, kita boleh kongsi-kongsi, semua orang boleh cuba kan. Tapi ni bukan kat sekolah, ni kat rumah masing-masing, tiada paksaan lah. Tak apa, itu sahaja untuk hari ini. Ini adalah asas TMK untuk modul yang kedua. Nanti kita akan terang dengan lebih lanjut, ingat janggut lah. Terangkan dengan lebih lanjut mengenai data, bagaimana kita nak isikan database. Ini tadi cikgu dah tunjukkan dua contoh. Satu yang menggunakan database,
Yang kedua, menggunakan Excel. Tapi Excel ni dia bukan bentuk database, dia lebih kita masukkan data dan kita nak data itu dikeluarkan dalam bentuk satu presentation yang jelas, yang kita boleh nampak. Kita boleh nampak. Cuma menarik Excel ni, kita boleh masuk formula. Kita boleh masuk formula matematik untuk nombor, dan dalam masa sama kita boleh keluarkan dia punya grafik dalam bentuk graf ataupun bentuk carta pie untuk kita nak lihat bagaimana perbezaan data yang kita masukkan. Orang nak tengok untung rugi perniagaan, duit simpanan kita masuk keluar kan. Kita boleh guna Excel. Okay, cukup sampai situ saja. Kita akan jumpa lagi InsyaAllah kalau ada masa kita akan bertemu lagi minggu depan. Okay, jika tidak ada apa-apa, cukup sampai di sini saja. Jumpa lagi minggu depan. Jika kita ada soalan, juga akhirnya kita pada hari ini. Jaga diri, kita jaga kita, stay safe at home. Sekarang kes COVID ada di rata-rata. Yang paling hampir sekarang ni dah ada kat Seberang Perai kan, kat Rapid tu ada. So jangan pergi mana, duduk rumah ya. Alright, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye bye.